saudari pengacara majlis, kepada pengerusi Persatuan Batin-Batin Daerah Jelebu, Tok Batin Awang bin Dijon. Ya. Boleh. Apa? Kepada Pak Aru, pengerusi CPKK Kampung Dusun Kubo, kepada Tok Batin yang hadir pada petang ini, juga wakil daripada yang merupakan Presiden Persatuan Orang Asli, Parti Orang Asli Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat di Kampung Dusun Kubo, salam sejahtera, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya amat berbesar hati untuk hadir untuk merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Batin-Batin Daerah Jelebu kali yang ke-11 pada petang ini. Saya difahamkan Persatuan Batin Daerah Jelebu adalah satu-satunya persatuan orang asli yang berdaftar di seluruh negara di kalangan batin-batin. Jadi sudah tentu ada keistimewaannya dan juga memberikan peluang kepada saya untuk menyantuni masyarakat orang asli, khususnya di kawasan Cena yang mempunyai banyak perkampungan orang asli. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sokongan anda semua kepada saya untuk terus menjadi wakil rakyat di kawasan Dun Cena. Walaupun saya sibuk bertugas sebagai menteri, tetapi selepas pilihan raya negeri yang lalu, saya telah pun meminta dan juga mengarahkan pegawai khas saya, pembantu kawasan saya, untuk memastikan semua janji yang kita telah berikan semasa pilihan raya negeri kena tunaikan. Apa yang telah kita janji untuk bantu permohonan-permohonan daripada masyarakat orang asli, mesti kita tunaikan untuk bantu memastikan sumbangan-sumbangan yang dipohon kita sampaikan, termasuk kerusi meja baru untuk Dewan Orang Ramai. Di Kampung Toho ada yang minta buat kerja gotong royong untuk pastikan dapur dan sebagainya tersusun, dan juga beberapa perkara yang lain lagi. Sudah tentu kita amat berbesar hati dan juga saya sudi memberikan bantuan kerana masyarakat orang asli tidak dilupakan. Kita mahu memastikan bahawa masyarakat orang asli juga bersama-sama dalam pembangunan arus perdana negara, supaya pastikan anak-anak orang asli juga seperti anak-anak rakyat Malaysia yang lain sama-sama mendapat pendidikan yang terbaik, supaya mereka mendapat ilmu pengetahuan dan bolehlah belajar tinggi-tinggi sampai menara gading, dan akhirnya mereka boleh berjaya dalam kehidupan mereka. Ini yang kita harapkan. Sementara kita memastikan memelihara cara kehidupan budaya masyarakat orang asli, tetapi kita juga nak pastikan anak-anak muda orang asli sama-sama boleh berjaya dalam pembangunan negara kita. Yang saya tengok memang ada banyak contoh yang telah pun berjaya. Pada hari ini di Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia, salah satu timbalan yang dipertua Dewan Rakyat ialah orang asli. Ya, Datuk Rahim Datuk Rahim Datuk Ramli, orang asli, ahli Parlimen Cameron Highlands, yang merupakan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Dan ada juga profesional, orang yang mendapat tempat yang berjaya, mendapat keputusan yang cemerlang dalam universiti, ada daripada kalangan orang asli. Jadi saya berharap bahawa kejayaan-kejayaan seperti ini boleh kita tambah lagi. Kita nak pastikan anak-anak
khususnya di kawasan ini, bolehlah berjaya mendapat pendidikan yang terbaik. Dan sudah tentu kita ada beberapa perancangan inisiatif untuk pastikan yang kita boleh memastikan kejayaan ini terus menjadi kenyataan. Jadi sudah tentu dari segi kualiti kehidupan, dari segi perkampungan kita mestilah ditambah baik, kemudahan yang baik di kampung kita. Kita nak menjaga kebersihan, menjaga kesihatan supaya anak-anak boleh membesar dengan sihat, mempunyai vitamin yang mencukupi, mempunyai nutrisi yang mencukupi, makan dengan baik supaya mereka boleh bertumbuh dengan baik dan sihat. Itu sebabnya program-program kita ini nak menjurus untuk membantu masyarakat orang asli. Lebih-lebih lagi pada hari ini, Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita nak memastikan satu dasar yang inklusif, iaitu pembangunan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Dan sudah tentu masyarakat orang asli tak boleh dilupakan sebagai masyarakat ataupun orang asal di tanah ini. Maka orang asli mesti kita bantu untuk maju ke hadapan, mengubah nilai ataupun kualiti kehidupan mereka. Budaya masyarakat orang asli memang ada keunikan dia yang dipelihara dengan baik. Kita menghormatinya. Sudah tentu ini satu keunikan dalam negara kita yang kita pertahankan. Keunikan ini ada cara dia, ada sejarah dia, ada warisan dia, ada budaya dia. Dan ini mesti kita sama-sama pastikan ia dapat dipeliharakan. Jadi arus pembangunan negara kita ini semakin cepat, semakin ke hadapan, supaya tidak ada mana-mana masyarakat yang di belakang. Kita nak pastikan semuanya boleh bersama-sama dalam pembangunan ini. Dan sudah tentu apa sahaja yang kita boleh bantu untuk mempertingkatkan kualiti ataupun pendidikan generasi muda ini, mestilah kita bantu. Dan sukacita pada hari ini saya datang untuk mengumumkan beberapa perkara penting untuk masyarakat orang asli, khususnya di kawasan Dun Cena, khususnya di daerah Jelebu. Yang saya nak buat pengumuman yang pertama pada hari ini, sukacita saya nak mengumumkan bahawa saya telah mencadangkan Pak Aru dilantik sebagai Ahli Majlis Daerah Jelebu. Selepas pilihan raya negeri yang lalu, memang saya telah nak lantik Pak Aru. Tetapi ketika itu mungkin ada beberapa sebab yang tak boleh dielakkan. Beliau tak dapat menerima pelantikan itu. Tetapi saya cukup gembira. Baru-baru ini beliau mengatakan bahawa kesanggupannya, kesediaannya menerima pelantikan ini. Dan saya telah mendapat berita daripada rakan-rakan dalam kerajaan negeri, Mesyuarat Exco, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri baru-baru ini telah pun meluluskan pelantikan Pak Aru sebagai Ahli Majlis Daerah Jelebu. Saya tak pasti sama ada sebelum ini pernah ada tak wakil orang asli duduk dalam Majlis Daerah Jelebu. Kalau tak ada, maka ini merupakan satu pelantikan yang bersejarah. Orang asli pertama dilantik sebagai Ahli Majlis Daerah di Negeri Sembilan. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Pak Aru yang memang kita telah kenal lama. Pasukan saya juga telah kenal lama. Kita memang dah banyak bekerjasama, membuat kerja-kerja kemasyarakatan, menyeraraskan program-program bantuan, dan kita yakin beliau ada kemampuan menjadi seorang pemimpin yang hebat kepada masyarakat orang asli. Jadi Pak Aru akan menjadi Ahli Majlis Daerah tak lama lagi.
akan disusuli dengan pelantikan dan sebagainya. Tetapi saya harap Pak Aru akan menjadi satu contoh yang baik, menjadi pemimpin suara wakil orang asli dalam kerajaan tempatan di daerah Jelebu ini. Bukan saja wakil untuk kampung Dusun Kubur, tetapi wakil untuk semua orang asli di Jelebu, Malah dan di seluruh Negeri Sembilan. Jadi saya harap dengan pelantikan ini kita nak menunjukkan bahawa kita nak ada satu dasar yang inklusif, supaya sama-sama kita mendapat pandangan, khidmat dan juga sumbangan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Yang keduanya, hari ini memang saya ada juga bawa beberapa hadiah lah nak disampaikan yang saya telah janjikan sebelum ini. Yang pertamanya 300 biji topi keledar. Tok batin jangan bimbang, kita pastikan setiap tok batin pakai dulu, dapat 1 biji dulu. Jadi semua tok batin yang hadir kita hadiahkan dulu, sebab saya nak tok batin ini jadi contoh. Tetapi syaratnya sudah dapat topi keledar, mesti tak pakai topi keledar setiap kali menunggang motosikal. Sebab saya nak tok batin menjadi contoh kepada anak-anak buah, supaya anak-anak buah, anak-anak muda di kalangan masyarakat orang asli pakai topi keledar. Saya tahu di kampung-kampung biasa ini tak suka tak pakai topi. Saya bukan anak saman lah, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi ini satu kesalahan kalau tak pakai topi. Lebih-lebih lagi bahaya kalau terjatuh nanti kepala pecah. Jadi pakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Kita telah pun menjalankan beberapa program, dan di Kampung Cena ini memang antara yang terawal saya buat program My Lesen B2, dan ramai telah dapat lesen kan. Kita bagi lesen percuma, lesenkan anak-anak muda kita supaya yang pertama bawa motosikal dengan lesen. Yang keduanya apa yang baik, dengan adanya lesen motosikal B2 boleh dapat kerja, boleh jadi rider kalau nak. Sebab kalau di pekan, di bandar, boleh sign up dengan mana-mana aplikasi, Foodpanda baik, Grab baik, ataupun mana-mana yang lain, bolehlah jadi rider, kerana syaratnya mesti ada lesen. Kalau nak kerja dengan kilang, nak kerja dengan mana-mana kedai, mesti ada lesen. Tak ada lesen, dia tak bagi pekerjaan. Sebab jadi pemandu ke, nak jadi dispatch ke, apa-apa sahaja kerja, dia mesti ada lesen, baru boleh kita lantiknya sebagai pekerja. Ada EPF, ada SOKSO dan sebagainya. Jadi My Lesen itu kita akan cuba buat lagi. Sebelum ini telah ada, saya rasa ada lebih 200 orang telah menerima lesen. 200 lebih daripada beberapa kampung orang asli telah mendapat lesen. Sekarang kita hari ini kita serahkan 300 biji topi keledar. Saya harap yang dapat topi-topi keledar ini mestilah menggunakannya sepanjang masa demi keselamatan anda. Sebab saya tak nak dengar mana-mana nanti kita bagi lesen, nanti pula ada kemalangan, nanti ada pula kehilangan nyawa dan sebagainya. Saya nak yang bawa motor ini semuanya selamat-selamat belaka, semuanya berhati-hati, supaya jangan kita mengambil risiko. Kerana mengambil risiko dalam jalan raya itu sangat merugikan. Bila-bila masa boleh berlaku kemalangan. Jadi saya harap ini mesti kita ingat sepanjang masa. Yang keduanya, saya juga mendapat sumbangan daripada sebuah syarikat yang membawa banyak barangan-barangan kesihatan. Ini untuk body shampoo, ada macam-macam barang untuk kesihatan dan juga kebersihan diri sendiri. Ini kita akan sumbangkan, ada banyak set kat sana, kita sumbangkan
untuk keluarga-keluarga orang asli di sini, pastikan shampoo-shampoo ini digunakan untuk keluarga, untuk anak-anak supaya menjaga kebersihan dan kesihatan mereka. Dan saya juga menerima beberapa permohonan daripada Tabika Kemas Jakwa Kampung Dusun Kubur. Ada kat sini? Ada wakil tak? Alan, ada wakil ke? Cikgu dia kat mana? Ada Tabika Kampung Dusun Kubur. Ada anak-anak, ada murid-murid daripada Tabika Kampung Dusun Kubur. Ya, saya difahamkan ada program untuk melakukan lawatan ke Port Dickson, dan sukacita saya akan sumbangkan, memberikan peruntukan sebanyak RM3,000 untuk Tabika Kemas Kampung Dusun Kubur. Seterusnya, Persatuan Batin-Batin Daerah Jelebu juga telah menyampaikan hasratnya sumbangan. Saya sukacita untuk makluman batin Awang bin Dijon, saya akan peruntukkan secara permulaannya RM10,000 untuk Persatuan Batin-Batin Daerah Jelebu. Itu untuk persatuan. Okay. Yang seterusnya saya nak katakan, kalau ada mana-mana persatuan boleh bantu saya dapatkan maklumat, kalau mana-mana pelajar cemerlang di kalangan orang asli, tak kira daripada Jelebu baik, daripada Seremban baik, kalau dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM baik, dalam STPM baik, ataupun boleh masuk universiti, bagi nama kepada saya akan bagi bantuan tunai kepada mana-mana pelajar orang asli, khususnya mereka yang berjaya memasuki universiti awam. Kita akan bantu mereka, pastikan mereka boleh mengurangkan beban kewangan mereka. Jadi persatuan boleh bagi kepada saya nama. Okay? Tak payah guna peruntukan ini untuk bagi anugerah cemerlang. Anugerah cemerlang bagi kepada saya. Peruntukan ini diguna pakai untuk pengurusan persatuan, untuk bayaran ataupun membantu khairat kematian secara kecemasan dan sebagainya. Kalau ada apa-apa kecemasan di kalangan mana-mana kampung orang asli, bolehlah gunakan peruntukan ini untuk membantu. Untuk pelajar-pelajar cemerlang, dapatkan maklumat, dapatkan senarai, bagi kepada pejabat saya akan bantu juga anak-anak orang asli ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kepada masyarakat di sini, saya berharap hari ini kita membawa beberapa berita baik ini untuk makluman orang asli, supaya mari kita sama-sama bekerjasama untuk pastikan pembangunan di kampung kita ini lebih baik, supaya kesihatan, kehidupan di sini lebih terjaga, dan pastikanlah anak-anak kita dapat membesar dengan sihat. Ini harapan saya, dan belajar bersungguh-sungguh supaya nanti dalam beberapa tahun saya nak mendengar ada anak daripada Dusun Kubur yang menjadi perguam orang asli, yang menjadi doktor dari kalangan orang asli, yang menjadi pegawai kerajaan tinggi di kalangan orang asli, malah akan menjadi ahli politik pun daripada kalangan orang asli. Jadi ini yang saya harapkan, supaya kita sama-sama membantu masyarakat, sama-sama kita memajukan negara dan negeri kita. Dan ini bukan kali terakhir kita jumpa. Okay? Jadi ada engagement ini dari masa ke semasa, dan saya telah pun pesan pembantu saya ada hubungan baik dengan Tok Batin, dengan JPKK, dan kita sentiasa menyantuni dan memahami apa masalah yang dihadapi dan sebagainya. Jadi sekarang ini dengan pelantikan Pak Aru, lagi senang lagi. Mereka selalu berjumpa semasa mesyuarat majlis daerah nanti, supaya apa sahaja masalah boleh kita sama-sama bantu menyelesaikannya. Dan saya harap ini kita boleh memberikan satu kesejahteraan kepada masyarakat orang asli. Dengan kata-kata itu, saya dengan segala hormatnya merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Batin-Batin Daerah Jelebu kali yang ke-11 pada petang ini. Selamat, maju jaya, dan salam Malaysia Madani kepada semua.